Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton-penonton di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dan selamat petang. Hari ini keluar berita lagi mengenai kes yang hangat diperkatakan di mana-mana jua, maupun di media sosial ataupun di laman sesawang berita-berita yang ada di Malaysia sekarang ini, yaitu yang melibatkan jumlah wang yang sangat besar hilang dan tidak direkodkan, boleh dikatakan digelapkan, kerana benda itu tidak direkodkan langsung, yang berjumlah RM600 bilion ringgit semasa Muhyiddin Yassin mentadbir negara Malaysia. Dan hari ini juga dalam masa kemarin dulu, satu laporan telah dibuat, dan juga hari ini keluar lagi satu statement mengenai perkara ini yang mengatakan bahawa tubuh segera RCI siasat perbelanjaan RM600 bilion. Wow. Ini sudah boleh dikatakan penubuhan RCI itu harus dipercepatkan lagi. Tapi sebelum kita terus kepada berita ini, Edwin minta tolong kepada kita semua, ringankan tangan, ringankan jari, tekan butang subscribe di sini. Jangan juga lupa untuk komen dan like, berikan komen Anda tentang berita ini agar dapat diperbaiki lagi di masa-masa akan datang. Ingat, subscribe itu percuma, tidak minta bayar pun. Kita terus kepada berita. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MT, UMNO, Hisham Jalil menyokong penuh cadangan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion ketika kerajaan diterajui Muhyiddin Yassin. Dia yang juga ketua penerangan UMNO berkata, hanya melalui RCI sahaja dapat membuktikan ke mana wang itu digunakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan proklamasi darurat sepanjang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kemarin ada laporan polis telah dibuat mengenai RM600 bilion itu. Dan saya rasa perkara ini perlu diteruskanlah sebab RM600 bilion ini satu jumlah yang sangat besar. Bajet persekutuan pun RM300 bilion setahun. Jadi bersamaan 2 tahun bajet persekutuan. So, lepas itu bila kita nak tanya pasal benda ini, semasa PKP itu tak boleh sebab parlimen ditutup dan dia buat darurat. Muhyiddin dia buat darurat. Jadi kali ini kita nak tanyalah mana dana ini pergi, terutama bila kita nampak time PRU15 itu hari. Perbelanjaan Perikatan Nasional PN untuk pilihan raya mewah betul. Jadi kita nak tahu juga mana dia dapat duit, katanya ketika ditemui media selepas kerajaan perpaduan di kampung Pianggu dekat Rompin, Pahang malam tadi. Gesaan Hisham itu disambut baik Naib Ketua Pemuda Amanah Amar Atan yang berkata, RCI berkenaan penting supaya jawapan yang jelas dan tuntas dapat diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Walaupun pegawai kepada Muhyiddin telah mengeluarkan satu pernyataan bagi mempertahankan bos beliau, kenyataan itu dilihat tidak mencukupi dan hanya merupakan satu penafian kosong semata-mata, katanya. Sebelum ini, pengarah Biro Mobilisasi Parti Amanah Negara, Amanah, Sani Hamzan, turut mendesak penubuhan RCI bagi menyiasat tujuan perbelanjaan digunakan daripada dana kecemasan RM600 bilion ketika tempoh darurat. Sani yang juga ahli Parlimen Hulu Langat turut membuat laporan polis berkaitan isu berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dan Wangi Kuala Lumpur pada 30 November lalu. Kontroversi mengenai penggunaan dana kecemasan berjumlah lebih RM500 bilion ringgit ketika negara berdepan pandemik COVID-19 pernah dibangkitkan bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahri pada 15 November lalu. Adli dilaporkan Pakatan
Berkata, Pakatan Harapan PH akan menyiasat Muhyiddin jika gabungan parti itu berjaya membentuk kerajaan selepas PRU 15. Edwin harapkan perkara ini dapat dipercepatkan karena ini satu berita dan isu yang sangat hangat dan boleh mencemarkan lagi image negara Malaysia. Muhyiddin bagaimanapun menegaskan semua wang itu dibelanjakan untuk membantu rakyat dan dia juga tidak bimbang atau takut jika ada pihak mau menyiasatnya, karena menurutnya semua perbelanjaan dibuat mengikut dasar perolehan yang ditetapkan. Dalam pada itu, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan ketika ditemui selepas program sama malam tadi mengakui barisan kabinet diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Jumaat lalu tidak dapat memuaskan hati semua pihak. Dia bagaimanapun menganggap kritikan terhadap kabinet itu adalah perkara biasa dan masih ada ruang untuk ditambah baik. Tidak pernah satu kabinet pun yang tak menerima kritikan. Dah berapa banyak kali kita melihat mana ada satu perkara yang 100% sempurna, mesti ada pihak tak bersetuju di sana sini. Walau bagaimanapun secara keseluruhan pada pandangan saya, kabinet itu boleh berfungsi dengan baik karena dia mengambil komposisi yang sesuai wakil daripada BNPH GPS, Gabungan Parti Sarawak, JRS, Gabungan Rakyat Sabah, dan wakil parti kecil, katanya. Ditanya mengenai pelantikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri pula, Ahmad berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan harakiri parti dan perlu dihormati semua pihak. Kita mengikut hierarki parti. Hierarki jawatan dalam parti itu memberikan kestabilan kepada parti UMNO dan memberikan kestabilan kepada kerajaan yang ada. Jika kita memberikan jawatan itu kepada orang lain selain daripada Presiden UMNO, kestabilan itu agak tercabar, katanya lagi. Itu saja berita. Teruskan bersama channel ini. Terima kasih. Bye-bye.